Okey, Assalamualaikum Anis. Salam. Okey, hari ni kita nak belajar sikit tentang pola. Pola dalam bahasa Melayu. Okey, pola apa tu? Apa dia tu? Pola kan? Kita sebut pola-pola ni. Okey. Pola ni adalah unit tata bahasa lah. Seperti Anis tahu tak apa itu frasa FN, FA, FK? Apa tu? Tahu tak maksud dia apa? Macam mana? FN tu apa? Kalau Anis tahu. FN disingkatan dia. Frasa FN untuk frasa nama kan? Okey, FN untuk frasa nama. Kalau FA frasa adjektif, FK frasa kerja. Okey, cikgu akan tunjuk pola dia. Okey. Anis nampak ada Anis? Nampak? Okey, dia tulis kat situ bahagian sintaksis lah. Okey, kita tengok ni contoh-contoh ayat dia, tak apa. Kita tengok dulu yang okey, subjek dan predikat. Okey. Dalam pola ayat ni, dia ada subjek dan predikat. Okey, maksudnya tiap-tiap ayat yang kita bina tu mesti dia kena ada subjek dan predikat. Okey, kita tengok dulu. Dia kata, ayat ialah susunan perkataan yang memberikan makna yang lengkap. Okey, dia kata ayat ni mempunyai makna yang lengkap lah dalam pembinaan dia. Maksudnya jika dia bina satu ayat, mesti mempunyai maksud yang tepat lah apa yang dia nak sampaikan. Okey, dalam ayat ni terdapat dua bahagian. Okey, ingat Anis tulis dekat buku tata bahasa itu Okey, cuba tulis. Okey, dalam setiap ayat harus mempunyai dua bahagian. Okey, yang pertama subjek dan yang kedua predikat. Okey, macam mana predikat subjek ni? Okey, kita tengoklah. Okey, kalau subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Okey. Manakala predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Okey, contoh subjek dan predikat. Okey. Contoh subjek. Ini diterangkan, ini. Okey. Manakala predikat, baju adik. Okey, contoh ayat dia, ini baju adik. Okey, ini adalah maksudnya satu ayat lah. Ini baju adik. Okey, itu adalah satu ayat. Okey, mana subjek? Subjek tu ini. Diterangkan. Manakala predikat, dia menerangkan. Dia menerangkan kan ni tadi yang cikgu cakap tadi? Okey, dia menerangkan tentang apa? Tentang baju? Okey, baju adik. Lepas kemudian subjek yang kedua. Okey, Yasmin. Okey, Yasmin. Predikat dia cantik. Okey, Yasmin cantik. Lepas tu Taufik pandai menyanyi. Maksudnya predikat ni kalau kita nak tahu dia predikat, dia dia memang ayat dalam satu ayat tu dia mungkin ayat yang kedua lah atau ayat yang terakhir. Maksudnya menerangkan. Taufik ni kita nak menerangkan tentang apa? Okey, dia kata dia pandai menyanyi. Okey, macam tu. Contoh juga samalah nombor 4, nombor 5. Okey, kita tengok pola ayat dasar. Okey. Pola ayat dasar ni terdapat 4. Okey, Anis boleh baca kat cikgu tak? Okey, baca yang subjek dulu. Frasa nama. Okey, FN frasa nama. Okey. Kalau predikat, FN frasa nama juga kan? Okey. Yang nombor 2? Frasa nama FN subjek FK. Okey. 3? Frasa nama FN frasa nama FK. Okey. Frasa nama FN frasa segi nama. Okey. Anis faham tak kenapa dia buat kurungan FN, FK, FA, FS. Okey, macam FN tu disingkatlah, singkatan dia bagi frasa nama kan? Okey, sebab FN. Okey, kalau FK frasa kerja. Okey, FK frasa kerja. Ingat kalau frasa adjektif FA. Sebab F frasa adjektif A kan permulaan huruf dia. Boleh Anis? Okey, dan yang terakhir frasa sendi nama FS. Okey, kita tengok. Okey, dalam pola ini, okey, contoh subjek. Okey, kalau kita nak kenal ayat, ada subjek, ada predikat dia. Okey, contoh. Baca kat cikgu nombor 1 Anis untuk frasa nama.
Frasa nama dengan frasa nama. Khalid bin Hashim. Okey. Seorang. Khalid Jurawat. Okey. Kenapa dia kata frasa nama ada dua? Subjek dengan predikat frasa nama. Subjek frasa nama dan predikat frasa nama. Sebab Khalid bin Hashim tu frasa nama kan? Nama orang kan? Okey, manakala kalau predikat frasa nama juga. Seorang jururawat tu frasa nama dah, jururawat tu. Jururawat tu frasa nama lah, nah. Okey. Okey, nombor 2 pula dia kata frasa nama. Okey, guru saya. Guru tu frasa nama. Okey, kalau dia kata frasa kerja. Memeriksa, sedang memeriksa buku. Memeriksa tu kata kerja lah. Okey, dia buat frasa kerja. Okey. Yang nombor 3, frasa nama. Okey, adik Haikal. Adik Haikal ni frasa nama. Okey, kalau frasa adjektif. Okey, bijak. Bijak, pandai. Apa lagi? Cerdik. Tu maksudnya frasa adjektif lah. Okey, adjektif. Kata adjektif nah. Okey. Kata sifat. Okey, adjektif ni. Okey, cikgu nak Anis catatlah dekat buku. Okey, kalau frasa adjektif ni ataupun frasa kata sifat. Okey, sifat tentang sifat kita lah. Bijak, pandai, cerdik. Apa dia lagi? Rajin. Macam tu lah nah. Okey, manakala nama 4, frasa nama. Ibu Tatiana. Ibu Tatiana tu nama lah frasa nama. Okey, frasa sendi nama. Okey, frasa sendi nama yang dia merah tu apa dia perkataan apa Anis? Frasa sendi nama yang nombor 4 tu yang merah, dia merahkan tu apa dia perkataan apa? Tidak apa? Tidak ke? Tidak ke pasar. Nah. Okey, ke tu frasa sendi nama lah. Okey, dia frasa sendi nama ni dia banyak lah. Ada yang ke, ada di, daripada, dari, banyak lagi lah. Okey tau. Pada, kepada. Okey, ni adalah salah satu contoh ayat untuk bagi pola frasa nama dan frasa-frasa yang lain lah. Okey, kita tengok contoh pola ayat 1. Okey, dia kata frasa nama plus frasa nama. Kita tengok ayat dia macam mana. Okey, kalau frasa nama. Okey, cuba Anis baca nombor 1. Anis? Okey, cuba baca. Taufik Bakita idola pertama Singapura. Okey. Frasa nama kan? Taufik kan frasa nama. Okey, manakala Singapura tu frasa nama kan? Sebab nama negeri, nama tempat. Betul tak? Okey, nah. Nombor 2 pun sama. Beliau tu menunjukkan frasa nama lah. Kata ganti nama diri. Kita panggil yang ketiga lah. Okey, nah. Beliau. Ataupun kata ganti nama diri yang kedua. Okey, seorang pelajar. Okey, pelajar tu kata nama, nah. Okey, sampailah nombor 4. Okey, kita tengok pola ayat kedua. Iaitu frasa nama plus frasa kerja. Kita tengok ayat dia. Okey, penyanyi. Penyanyi tu frasa nama ada Anis? Frasa nama. Okey. Okey, frasa kerja. Mendendangkan lagu. Dia sedang mendendangkan lagu ni macam dia sedang bernyanyi lah. Menyampaikan. Betul tak frasa kerja? Dia sedang lakukan. Okey, betul nah. Okey, kita tengok nombor 2. Idola-idola. Frasa nama. Okey, kalau bekerja keras. Okey, dia bekerja keras. Frasa kerja lah kan? Okey, nah. Sampai nombor 3, nombor 4 lah contoh-contoh dia. Okey, kita tengok pola ayat yang ketiga pula. Okey, dia ada frasa nama, frasa adjektif. Okey, tengok contoh. Okey, kita tengok frasa nama. Anis cuba baca nombor 1. Hadir sangat rajin. Okey, rajin tu menunjukkan frasa apa yang atas tu? Adjektif. Okey, adjektif. Maksudnya adjektif ataupun kata sifat lah. Okey, berkaitan dengan sifat sifat kita. Okey, kita rajin ke, kita baik ke, nah. Okey. Lepas tu nombor 3. Okey, buku Michael Jackson. Okey, dia kata buku Michael Jackson. Okey, frasa nama mahal dan tebal. Okey, mahal
Dan ni tak apalah, dan ni kata sendiri nama. Okey, tebal kita tengok tebal. Okey, mahal dan tebal. Tebal tu pun kata adjektif lah. Okey, dia nak menunjukkan sifat buku tu. Buku tu tebal, keadaan buku tu. Nah, okey, dan last sekali baju Ziana. Okey, baju pun kita dah menunjukkan frasa nama dah. Ziana pun dah frasa nama. Okey, kuning keemasan. Kuning keemasan. Okey, kuning tu keemasan, frasa adjektif lah, dia nak menunjukkan baju dia tu kuning keemasan. Okey, warna sifat baju tu lah. Okey. Dan pola ayat yang keempat iaitu pola ayat yang terakhir lah. Okey, ingat Anis, pola ayat ada berapa Anis? Ada? 4. Okey, 4. Yang pertama frasa nama kan? Okey, frasa nama dengan frasa nama. Okey. Yang kedua, frasa nama dengan frasa kerja kan? Okey, yang ketiga, frasa nama dengan frasa adjektif. Dan yang terakhir yang ni lah, frasa nama plus frasa sendi nama. Okey, kita tengok. Contoh, okey, Anis baca nombor 1. Bungkusan dari Korea. Okey, frasa nama bungkusan lah. Okey, yang mana yang menunjukkan predikat frasa sendi nama? Yang mana? Yang dia ungu tu apa dia? Dari. Okey, dari. Nah, macam cikgu cakap tadi, frasa sendi nama. Okey, nombor 2 samalah. Okey, contoh dia kata duit itu. Okey, duit. Duit tu nama lah. Dia kata frasa nama lah duit. Ataupun kita panggil wang lah. Wang saku macam tu. Okey, daripada. Okey, daripada ni frasa sendi lah. Frasa sendi nama. Maksudnya kita nak buat sambungan dalam ayat lah. Untuk kita nak macam mana kita nak frasa sendi nama ni dia macam untuk kita cantumkan untuk sambungkan ayat lah. Okey nah. Okey, contoh nombor 3 pula, pengadil tu pun frasa nama. Okey, ke bilik khas dahulu, ke tu. Okey, ke tu frasa nama nah. Okay, kalau bilik khas tu dia dah frasa ke tu frasa sendi. Kalau bilik khas tu dah frasa nama lah. Okey. Dan yang keempat, makanan. Okey, makanan tu kita sebut frasa nama untuk. Okey, untuk ni pun frasa sendi nama. Okey, boleh Anis? Boleh. Okey, boleh nah. Okey, selesai. Okey, cuba Anis tengok. Okey, cuba Anis tengok. Cuba Anis tengok modul Anis. Okey, cuba tengok modul yang buka surat 29. Muka surat 29. Okey, yang dia kata pola ayat tu. Yang dia bagi suruh kita buat ayat tu. Okey, boleh Anis? Boleh. Okey nah. Okey, nombor 1 tu. Anis baca kat cikgu arahan dia. Dia kata apa? Susun semula perkataan atau frasa di bawah supaya menjadi ayat susunan yang biasa yang ditemati. Okey. Ayat ini adalah dalam menepati pola ayat dasar yang telah ditetapkan. Okey. Anda telah menggunakan semua perkataan yang diberikan dan tidak boleh menambahkan perkataan lain. Okey. Cuba tengok nombor 1 tu Anis. Nombor 1 Roman tu. Dia bagi perkataan apa tu? Teknologi, alam mesra. Okey, dia kata yang teknologi hijau. Ni maksudnya perkataan yang belum dicantumkan menjadi ayat yang betul lah. Maksudnya ni ayat perkataan ni tak dicantumkan lagi. Maksudnya dia suruh kita cantumkan. Okey, dia suruh kita buat ayat yang lengkap lah, ayat yang betul berdasarkan perkataan yang diberi ni. Okey, contoh nombor 1 tu. Okey, dia kata dia bagi frasa nama plus frasa nama kan? Okey, yang hitam tu. Okey, dia kata ya frasa nama. Okey. Teknologi hijau tu frasa nama. Okey, frasa nama, mesra, alam, teknologi tu frasa nama. Okey, cuba Anis cuba buat ayat. Okey, ikut turutan balik. Yang mana ayat yang sesuai untuk ni? Kita nak bina ayat yang lengkap ni. Cuba buat ayat. Cuba Anis buat. Boleh tak? Okey, tengok nombor 1. Yang mana dulu? Yang mana sesuai dulu?
Kena ambil yang mana dulu? Kita ambil yang mana dulu, Anis? Soalan ni saya tinggal dulu lah, cikgu. Ha? Saya duk buat. Taklah, kemarin saya tinggal ni. Soalan ni sebab saya tak tahu satu. Okey. Tapi cuba Anis tengok dulu. Yang mana yang permulaan sesuai, yang sesuai dulu. Frasa nama yang mana? Ambil. Okey, ambil teknologi hijau. Okey, Anis tulis. Okey. Teknologi hijau, perkataan yang terakhir tu, kita tulis yang mula-mula. Okey, teknologi hijau. Boleh, Anis? Boleh. Okey, nah. Anis tulis tak dekat garisan dia tu? Cikgu abang jawapan ni. Boleh dah. Okey, teknologi hijau. Okey. Lepas tu yang mana lagi? Teknologi yang teknologi yang apa dia? Perkataan apa lagi yang tinggal dekat atas ni? Yang tak alam. Okey, yang mesra alam. Okey, pandai. Okey, Anis tulis sambung. Okey, ni dia kata frasa nama lah sebab teknologi hijau. Yang mesra alam iaitu frasa nama plus frasa nama. Okey, dah Anis? Siap dah? Dah. Okey, nombor 2 pula. Okey, dia bagi perkataan tanah tinggi, udara, kawasan itu sekali dinyaman. Okey, ini perkataan yang belum dicantumkan lagi lah. Okey, dia kata frasa nama plus frasa adjektif. Okey, di mana frasa adjektif tu? Okey, frasa adjektif tu Anis tengok yang mana antara perkataan di atas ni frasa adjektif, menunjukkan frasa adjektif. Anis agak-agak yang mana? Cepat. Abang je kat cikgu. Kawasan. Kawasan tu, Nina, kawasan tu frasa nama. Okey, tak apa. Okey, D. Anis bulat D tu menunjukkan frasa. Okey. Frasa adjektif. Cikgu ingat frasa sendi nama. Okey, tak apa. Okey, frasa adjektif adalah nyaman. Okey, nyaman. Dia kata sifat dia. Sifat dia nyaman lah. Dia rasa, nyaman udara ni. Nah, Anis, boleh Anis? Boleh. Okey, nah. Okey. Macam mana kita nak bina ayat dia ni? Okey, cuba tengok. Yang mana sesuai? Okey, kita mula dengan apa? Kawasan tanah tinggi. Kawasan D. Nah, D kena ada. Kawasan D tanah tinggi itu. Okey, pandai. Okey, Anis tulis. Cuba tulis. Kawasan D tanah tinggi itu. Dah. Okey, apa dia sambungan dia? Nak ambil yang mana lagi? Okey, udaranya? Udara nyaman. Okey, pandai. Udaranya nyaman sekali. Okey, tulis. Okey, dah nah. Okey, kita tengok nombor 3 pula. Dia kata frasa nama plus frasa kerja. Okey. Frasa nama. Frasa nama yang mana? Frasa nama di antara perkataan-perkataan di atas ni. Pemanasan global. Pemanasan global. Okey. Lagi? Bumi? Okey, bumi frasa nama. Okey, bumi frasa nama. Suhu. Okey, suhu nah. Okey, kalau frasa kerja pula? Menyebabkan. Okey, menyebabkan dan Okey, pandai. Okey, Ani cuba buat ayat. Yang mana ayat yang sesuai? Kita nak buat ayat. Permulaan ayat dia. Cuba buat kesan pemanasan global. Okey, cuba tulis. Kesan pemanasan global.
Okey, kesan pemanasan global menyebabkan suhu bumi meningkat. Okay, menyebabkan suhu bumi meningkat. Okey, nah. Okey, kita tengok nombor 4 pula. Dia kata frasa nama plus frasa sendi nama. Okey, yang mana frasa nama, Anis? Kereta hibrid. Okey, kereta hibrid dengan? Jepun. Okey, Jepun. Pandai. Okey, dan frasa sendi nama? Dari dengan itu. Okey, dari. Okey, dari itu tu bukan nah. Itu dia menunjukkan kata arah nah. Okey, Anis tulis dekat itu tu, bulat dekat itu dan tulis itu ialah kata arah. Okey, kata arah lah nak menunjukkan itu. Okey. Okey, macam mana nak bina ayat dia, Anis? Cuba buat. Kereta hibrid itu dari Jepun. Okey, pandai. Okey, betul Anis. Tulis. Pandai Anis. Okay, tulis nah. Okey, Anis dah? Dah. Okey, tengok yang terakhir. Nombor 5. Frasa nama plus frasa kerja. Okey, yang mana frasa nama? Energi hijau. Okey, pandai lagi. Alam sekitar. Okey, pandai. Okey, frasa kerja? Ke frasa. Ke cikgu kata tadi frasa sendi. Okey, nah. Okey, ke. Okey, Anis bulat ke tu tulis dekat dia. Okey, frasa sendi. Frasa sendi nama tulis. Okey. Okey, kalau yang lain. Selain yang lain, frasa kerja yang mana Anis rasa? Dia frasa kerja. Penggunaan. Okey, penggunaan. Good, pandai. Lagi? Kurangkan. Okey, pandai. Dan satu lagi? Bertujuan. Okey, pandai. Okey, nak impak atas tu, untuk tu maksudnya dia macam impak tu kesan lah. Kesan kita boleh kata apa? Frasa apa? Impak atas tu pun frasa. Impak tu kesan, dia macam frasa adjektif lah nah. Okey, untuk tu kata hubung. Okey, Anis bulat untuk kata hubung. Okey, cuba Anis bina ayat. Macam mana kita nak buat ayat dia sebab dia panjang sikit, susah sikit lah. Okey. Rasa Anis yang pertama, rasa nak yang mana dulu? Okey. Cuba Anis ambil. Okey, penggunaan teknologi hijau. Okey, tulis. Penggunaan teknologi hijau bertujuan. Boleh Anis? Boleh. Okey, dah? Habis dah? Okey. Penggunaan teknologi hijau, okey, bertujuan, apa lagi? Untuk mengurangkan impak ke atas. Okey. Untuk mengurangkan impak ke atas Alam sekitar. Ya? Alam sekitar. Okey, nah, pandai. Buat. Okey. Pandai pun Anis buat. Impak kepada alam sekitar.
Okey, boleh Anis? Boleh? Okey, dah siap dah? Ya. Okey. Okey, yang last kali tu kita cuba tengok peribahasa. Tengok gambar tu dia kata. Lihat gambar di bawah dengan teliti berdasarkan situasi dalam gambar. Situasi tu maksudnya keadaan lah. Okey, apa yang mereka buat. Okey, dalam gambar tersebut ada 2 peribahasa yang sesuai. Okey, Anis rasa yang apa dia peribahasa yang apa yang sesuai? Dia saling tolong-menolong tu, kita nak buat peribahasa macam mana? Macam mana yang sesuai? Peribahasa apa? Maksudnya dia saling tolong-menolong. Macam mana kita nak buat peribahasa dia? Berat sama dipikul, ringan sama dicium. Okey, pandai. Pandai Anis, pandai. Okey, tulis nah. Betul. Betul jawapan kamu. Okey, tulis. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksud dia apa Anis? Maksud dia apa? Maksud dia macam mana? Okey, maksudnya sama-samalah kita buat kan? Kita buat kerja tu saling tolong-menolong lah. Okey, maksudnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sama-sama berganding bahu lah. Tak kira lah benda tu susah ke, senang ke, kita kena tolong lah, saling bantu-membantu. Okey nah, Anis dah tulis? Dah. Okey, yang kedua pula, Anis rasa yang mana? Yang kedua pula. Bagai aur dengan tebing boleh tak? Bagai aur dengan tebing tu maksudnya dia. Okey, dia macam saling tolong-menolong juga. Okey, Satna, cikgu cikgu cuba cari yang lain pula. Kalau bagai aur dengan tebing ni, dia tolong-menolong di antara satu sama lain jugalah. Dia saling membantu. Maksud dia. Okey, boleh nak Anis? Okey, maksud dia tolong-menolong juga di antara satu sama lain. Maksud dia. Okey, Anis boleh? Okey. Tulis bagai aur dengan tebing. Anis tulis lah maksud dia. Tepi dia tu. Okey, bagai aur dengan tebing maksud dia. Kita saling tolong-menolong lah di antara satu sama lain. Boleh Anis? Boleh. Okey. Okey, siap dah? Okey. Kataan dia, maksud dia tulis nah. Ini senang Anis nak tengok. Okey. Okey, Anis siap dah lagi? Siap dah. Okey. Okey, hari ni kita belajar sampai setakat ni dulu. Pola apa? Pola dalam ni lah tata bahasa nah. Okey, pola perasaan nama, macam tu lah pola asas dia. Okey, yang bahagian seterusnya tu, muka surat 19 tu pantun. Okey, kita akan belajar hari Senin ni lah, hari Senin ni pula. Okey, boleh Anis? Okey, sebelum kita tamat kelas kita pada hari ni, okey, cikgu nak Anis Anis terang kat cikgu lagi. Boleh cikgu nak pastikan Anis faham tak? Okey, pola. Okey, bagi kat cikgu jenis-jenis pola. Ada berapa jenis pola yang terdapat dalam sistem bahasa ni yang kita belajar ni tadi dalam tata bahasa. Okey, ada berapa pola dalam tata bahasa? 4. Okey, ada 4. Pandai. Okey, yang pertama Frasa nama. Okey, frasa nama dengan okey, frasa nama, frasa adjektif lagi? Frasa kerja dengan frasa sendinama. Okey, frasa kerja dengan frasa sendinama. Okey, pandai. Okey, kalau Anis, okey, kalau singkatan untuk frasa nama dia macam mana? F apa?
FN. Okey, FN. Kalau frasa adjektif? FA. Okey, kalau frasa kerja? Okey, FK. Dan terakhir kalau frasa sendi nama? F? S. Okey, FS. Okey, setakat ni boleh Hanis? Boleh. Okey nak, okey cikgu simpulkan. Okey, dalam pola ayat dasar. Okey, kita nak sebut pola ayat dasar lah. Okey, dalam pola ayat dasar ni, okey Anis kena ingat sampai bila-bila. Okey, dalam pola ayat dasar ni dia ada 4. Contoh kalau masuk dalam exam pun dia akan tanya 4 ni lah. Okey, Anis kena tengoklah yang mana frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Okey, tengok perbezaan dia. Nanti kalau Anis dah faham jenis-jenis pola ayat dasar ni, Anis baru boleh buat bina ayat yang sesuai nah. Okey, boleh Anis? Okey nah, terima kasih. Sekejap lagi hantar kat cikgu latihan nah. Okey, terima kasih Anis. Bye. Assalamualaikum. Salam.